Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so ini slide yang pertama tentang introduction to network security lah. So slide ni agak panjang, so saya akan staggerkan dalam bentuk topik by topik lah. Okay, so topik yang pertama iaitu introduction to network security. So ini lebih kepada penerangan lah, apa itu network security dan juga apa ciri-ciri network security, tentang vulnerabilities, tentang threat yang ada dalam kita punya network dan sebagainya lah. Okay, so apa sebenarnya network security ni? Okay, apa sebenarnya network security ni? Okay, ini penerangan dia lah. Network security is a branch of computer science that address enforcement of secure behavior on the operation of computer. Apa maksud dia kat sini? Kan? Kalau tak faham, saya terangkanlah dia punya maksud kat sini. So maknanya security ni dia merupakan satu cabang daripada computer science lah. Okay, apa tujuan dia? Untuk memastikan kita punya keselamatan dari segi kita punya pengendalian kita, dari segi kita punya peraturan-peraturan kita, okey, dari segi penggunaan kita dalam pengendalian kita punya komputer lah, terutamanya dalam komputer network lah. Okey, so maknanya network security melibatkan physical, software, dari segi penyelenggaraan dan sebagainya semua terlibat lah. Okey, so dari segi authorized access, siapa yang boleh access, dari segi modification, dari segi disruption dan semua ni yang melibatkan security dalam network lah. So maknanya security ni dia adalah satu proses, sebab banyak benda yang kena buat sebenarnya. Dia tidak boleh berdiri sendiri, dia kena ada proses-proses dia. Okay, dia satu proses. Okay, dia bukan sesuatu yang boleh berdiri dengan sendiri. Dia bukan melibatkan satu kerja saja, bukan melibatkan dua kerja, bukan melibatkan tiga kerja. Okay, so dia bila sebut proses maknanya dia ada banyak kerja yang terlibat. Okay, kena buat apa mula-mula, kena buat apa, barulah security tu akan wujud. Okay, sebab tu dia cakap kat situ, network security is a journey, not a destination. Journey maknanya dia, kalau kita mengembara ke suatu, kita jenis pengembara kan, kita tak ada destinasi yang tetap. Okay, yang akhir. Kalau destination ni dia dah tetap lah kan. So dia journey, pengembaraan ni dia tak akan tamat selagi mana ada isu-isu yang berkaitan dengan network security. So maknanya era tahun 2000 ni mungkin dia punya security dia macam ni, ada isu-isu yang berkaitan. So mungkin di tahun lain dia akan wujud satu benda yang baru, melibatkan security yang baru. So dia still akan kena ikut peredaran semasa tersebut. So dia adalah journey, dia bukan destination. Okay, dia tak berhenti di situ, dia sentiasa berjalan, sentiasa bergerak mengikut peredaran masa dan sebagainya lah. Okay, so dalam network ni dia melibatkan tiga benda lah. Okay, bila melibatkan network security ni ada tiga benda yang asas, iaitu hardware, software dengan data. So bila sebut network security ni dia ada tiga benda, hardware, software dengan data. So tiga benda ni kita kena ambil kira lah. Okay, tidak boleh melibatkan hardware saja, tidak boleh melibatkan software saja, tidak boleh melibatkan data saja. So tiga-tiga benda ni kita kena libatkan bila melibatkan network security lah. Okay, inilah objektif utama security yang kita wujudkan dalam rangkaian kita lah. Okay, objektif utama dia sebenarnya banyak lagi, tapi ini dia punya main goal dia lah, atau dia punya objektif utama dia. So daripada objektif utama ni sebenarnya kita boleh kembangkan lagi kepada sub objektif yang lain lah. So untuk setakat ni saya terangkan tentang objektif utama dulu. So nak ingat ni senangnya, ingat CIA kan, CIA bukannya Badan Perisikan Amerika tu. Ni CIA ni adalah ringkasan untuk kita punya objektif security lah. Kita ada tiga, iaitu confidentiality, okay, integrity dan juga availability. Okay, apa itu confidentiality? Ada satu pula ni, integrity dan availability ni. Ini saya akan terangkan secara detail nantilah. Okay, confidentiality. So daripada kataan confidential, maknanya kerahsiaan lah. Okay, dia sebut confidentiality ni dia berkenaan dengan kerahsiaan. Apa itu maksud confidentiality? Kerahsiaan, iaitu asset are only accessible to authorized person. Maknanya aset-aset kita tadi, yang tiga benda tadi tu aset. Kita ada hardware, kita ada software dengan kita ada data tadi, hanya boleh diakses oleh authorized person saja. Siapa authorized person ni? Maknanya person atau orang-orang yang dibenarkan sajalah. Okay, kita ambil dalam satu contoh network di kita punya organisasi lah. Dalam tu ada sistem admin kan, kemudian ada mungkin ada kita punya pengguna biasa dan sebagainya lah. So maknanya untuk certain data tu maknanya ada authorized person saja.
Okey, contohnya sistem admin tu mungkin dia full authorized pada sesuatu sistem, suatu asset. Okey, so kalau yang user yang biasa ni mungkin dia certain access saja yang boleh, dia tak boleh keseluruhan pada aset-aset yang berkenaan. So maknanya confidentiality ni adalah dari segi kerahsiaan dia. Maknanya kita punya asset tadi authorized person saja boleh diakses oleh mereka yang dibenarkan sahaja. So kalau tak ada orang yang berkenaan tak dibenarkan untuk akses, dia bukan authorized person lah. So bila dia authorized person, dia tak boleh akses kepada aset-aset tadi lah. Okey, seterusnya adalah integrity. Integrity apa ni? Integrity ni maksudnya apa kalau dalam bahasa Melayu ni? Integrity maknanya dari segi kesahihan atau data-data tadi, aset-aset kita adalah benda yang sah, yang tulen lah, maknanya yang boleh dipercayai lah. Okay, ada penerangan dia kat situ, dia kata kita asset can only be modified by authorized person in a authorized way. Maknanya authorized person tadi, siapa yang dibenarkan tadi, boleh buat authorized, boleh modify kita punya asset kita tadi, maknanya software kita, hardware kita dengan data kita in a authorized way, dengan cara yang dibenarkan lah. Okay, ada SOP dia, ada undang-undang dia, ada peraturan dia kan. Even sistem admin sekalipun dia nak buat perubahan dalam rangkaian, okay, mungkin dia nak tukar password dan sebagainya, nak tambah hardware atau nak buat modification software, kena ada dia punya authorized way dia lah, kena ada SOP dia, okay, kena ada dia punya polisi dia. So bukan main macam tu saja. Okay, walaupun dia authorized, so dia kena ada dia punya peraturan-peraturan dia. Itu disebut sebagai authorized way dah. Okay, ada SOP, ada polisi dan juga ada peraturan-peraturan yang dibenarkan lah. Okay, availability ni maknanya dia keberadaan lah maknanya. Okay, dia bagi tahu kat situ asset are accessible to authorized person when they required. Maknanya bila authorized person ini seseorang yang digunakan untuk akses asset, kita punya hardware, kita punya software, kita punya data. So bila dia nak akses benda tu ada lah maknanya. Okay, availability, berada lah, keberadaan tu maknanya asset tu boleh akses. Tak banyak melibatkan data lah contohnya. Contoh katalah awak sebagai authorized person, okay, awak melibatkan awak nak akses data dan sebagainya. Satu hari tu awak nak akses tak dapat. Okay, bila tak dapat maknanya dia tak available lah kan. Bila tak available, so maknanya dia tak dalam konsep network security tu, dia tidak melengkapi lah. Okay, tidak mematuhi apa yang dinyatakan dalam objektif keselamatan rangkaian lah. So bila ability ni maknanya orang yang berkenaan, bila dia nak access kita punya data dan sebagainya, dia boleh access. Okay, dia boleh access, tak adalah dia cannot access dan sebagainya. Okay, maknanya ini penting juga. Okay, dari segi keselamatan punya asset, dari segi hardware, software kita, dalam masa yang sama kita nak access tu ada lah. Okay, so available maknanya availability. Okay, ini contohnya how trigger security secure data. Macam mana 3 goal atau 3 objektif kita tadi ni boleh cover kita punya data. Okay, kita tengok kata confidentiality tadi hanya oleh orang yang dibenarkan saja untuk akses data, dapat akses data tersebut lah. Okay, dia bagi contoh ni dari segi data lah kan, semua ni membuatkan data. Okay, yang kedua tu ialah dari segi asset can only be modified by authorized party and in authorized way. Ini dari segi integrity lah. Okay, dari segi integrity maknanya bila dia boleh akses data, and then data tersebut dia boleh modify. Okay, boleh modify tapi dengan cara yang dibenarkan lah. Okay, itu authorized way lah. Dalam masa yang sama, yang ketiga tu asset are accessible to authorized person when required. Maknanya dia dah di authorized untuk access data. So dalam masa yang sama dia nak access data tersebut, dia available lah, maknanya dia boleh access lah data tersebut. Okay, kalau dia dah ada access kepada data, dah authorized untuk access data tapi tak available, tak guna juga. Okay, so tiga ni saling melengkapi lah. Okay, vulnerability. Apa ini vulnerability? Okay, vulnerability is a weakness in the asset which can be exploited to cause loss or harm. Maksudnya kat sini vulnerability adalah kelemahan yang ada pada aset kita. Dengan kelemahan tersebut, dia boleh dieksploit oleh someone yang bukan authorized lah kan. Maknanya kelemahan yang pada aset, kelemahan dari segi kita punya yang ada pada hardware kita, kelemahan yang pada software kita, dan juga kelemahan yang ada pada kita punya data kita. So kelemahan-kelemahan ni boleh dimanipulasi. Okay, apa maksud itu? Exploit tu maksudnya manipulasi. Kelemahan yang ada pada aset tadi boleh dimanipulasi oleh pengguna yang authorized untuk boleh menyebabkan kita kehilangan data atau kita punya aset-aset kita ni boleh rosak lah. Okay, itu disebut
vulnerability. So ringkasnya, key point dia kat sini, vulnerabilities adalah kelemahan yang ada pada asset. Okay, ini contoh hardware vulnerabilities lah. Okay, contohnya dia cakap kat situ yang pertama, computer being drenched with water, burn and frozen. Maknanya komputer kena tenggelam dengan air lah kan, terbakar atau beku. Ni kalau kat overseas lah ni, kalau musim sejuk tu mungkin komputer boleh beku lah. So ini dia punya kelemahan-kelemahan kat situ, ada kat situ lah. Okay, computer device being spilled by drink or kind of food. Okay, maknanya terpecik dengan air atau apa-apa makanan apa semua kat situ. Okay, apa tu yang seterusnya, mice have chewed cable. Okay, tikus gigit kabel kan, dia makan kabel, habis semua kabel komputer tu semua. Okay, kemudian engineer moving part in computer had been exposed to dust. Okay, dia engineer ambil part dalam komputer, okay, dia buang part dan sebagainya, dan part tersebut terdedah kepada habuk. Okay, komputer been kick, slap, bump and punch. Ni orang marah lah ni. Okay, komputer duduk depan dia, dia marah, dia sepak dan sebagainya kan. Komputer slow sangat ke, komputer hang ke apa semua kan, dia marah. Kick, slap, bump and punch. Okay, so jangan buat macam ni jangan buat macam ni harta-harta orang lain. Kita pakai dekat lab apa semua, lab tu kena jagalah. Okay, jangan nampak slow sikit, internet tak dapat, kita terajangnya kita punya komputer. Okay, kemudian machines being shot with gun. Ni jangan. Okay, dah memiliki gun tu pun dah salah kan, dia marah sangat. Ni terlampau marah ni, dia tembak je komputer tadi kan. Stab with knife, tikam dengan dengan pisau, smash with thing. Okay, so tak nak lah macam ni. Okay, maknanya ini semua perlakuan manusia lah. Okay, perlakuan manusia. Komputer being bomb, fires and collision. Kena bom, kena bakar dan sebagainya lah. Okay, using external device as screwdriver to short circuit board. So ni biasalah. So kalau tengok dia punya hardware vulnerabilities ni, semuanya melibatkan manusia dan juga bencana alam lah. Okay, dari segi software vulnerabilities pula. Okay, software vulnerabilities, contoh yang pertama tu software deletion. Maknanya terdelete software kan, tersalah letak kan, itu software deletion lah, deletion. Dan software modification. Okay, software tadi boleh berlaku perubahan, dibuat perubahan atau dibuat modifikasi. Okay, so certain orang ni dia main dengan programming kan. So dengan software yang ada tu, dia boleh buat programming balik, dia boleh buat modification, dan mungkin dia daripada modification tersebut dia boleh ada dia punya tujuan dia lah. Okay, contoh kita buat virus apa semua kan. So kalau programmer tu mahir buat virus, dia buat satu program tu nanti orang install semua dekat PC. Sebenarnya bersama program tersebut datang dengan backdoor dan sebagainya. Okay, kemudian software theft. Okay, maknanya ni melibatkan biasanya pirate lah kan. Software tadi digunakan tanpa kebenaran, tak ada lesen dan sebagainya. Okay, itu unauthorized copy of software. Okay, contoh kita pakai lah Windows 10 apa semua, tapi kita tak ada lesen apa semua, kita crack dan sebagainya. Okay, so itu software theft lah. Okay, asset and vulnerabilities. Okay, so bila sebut asset tadi, ulang balik yang pertama tadi, asset dia terbagi pada 3 benda lah. Okay, hardware, software dan data. 3 benda ni asset dalam kita punya computer network. Hardware, software dan data, iaitu perkakasan, perisian dan juga data. So antara ketiga-tiga ni, mana yang paling penting? Hardware ke, software ke, data ke? Mana satu agak-agak? Okay, 2 saat fikir. Hardware, software, data. Okay, sudah, habis. Okay, so yang paling penting sebenarnya adalah ketiga-tiganya adalah penting. Sebab apa? Hardware tidak akan berfungsi tanpa adanya software. Betul tak? Kan? Software tak boleh berjalan dengan adanya hardware. Apa-apa kena ada hardware. Dalam hardware tersebut barulah kita install dengan software. Dan software ni dia akan melakukan kerja mengikut apa dia punya dari segi aplikasi dia lah. Okay, penggunaannya macam mana. Okay, dan bersama dengan software tersebut ada data. Okay, nak tengok data kena ada software. Tak ada software tak boleh tengok data. Nak software berjalan kena ada hardware. Tak ada hardware, software tak boleh berjalan. Nak tengok data sama juga. Nak tengok data kena ada hardware, kena ada software. Ada software saja tak ada hardware, tak boleh tengok data. Okey, maknanya dari segi kepentingan tu, tiga-tiga ni sebenarnya adalah penting. So kita kalau jadi sebagai network system admin, so kita make sure ketiga benda ni kita kena utamakan dia dalam persekitaran network kita. Okey, untuk topik seterusnya tu threat. Okey, threat. Apa itu threat? Okay, threat ni macam ancaman lah kan, ancaman.
Okay, so a threat is a set of condition that has potential to cause loss or harm. Maknanya satu keadaan yang boleh menimbulkan ancaman, sama ada segi kerosakan atau kehilangan kepada kita punya data atau aset kita lah. Okay, itu maksud threat. Okay, so untuk topik yang seterusnya, untuk slide yang pertama ni kita setakat sini saja. So untuk topik yang seterusnya nanti kita akan bersambung tentang threat ni lah. Okay, saya akan cerita detail tentang threat, apa itu threat, jenis-jenis threat, contoh-contoh threat dan sebagainya. Okay, so maknanya kalau nak teruskan slide ni sangat panjang, so kita akan bersambung pada slide yang seterusnya. Okay, sekian, kita berjumpa di lain hari, lain waktu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.